mengambil berkat yang dilarang oleh agama, ditegur oleh agama. Kalau tengok contoh tabarruk al-masyru', tabarruk yang dibolehkan, iaitu bila seorang muslim melakukan ibadat yang dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk mencari pahala. Itu berkat yang dituntut, bahkan disuruhlah. Kalau kita tengok juga contoh dia lagi ialah mengambil berkat dengan membaca Al-Quran dan beramal dengan hukum hakamnya. Dalam Quran sendiri ni, dalam Quran ada surah yang Tuhan mulakan, Allah Ta'ala mulakan dengan tabarakah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk, tabarakah. Surah Al-Furqan, tabarakah juga. Tabarakalladzi nazzal al-Furqan. Jadi maksud tabarakah, maha berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya Allah yang memiliki. Dia Allah sahaja yang boleh memberi, Allah sahaja yang mempunyai dah. Tabarakah juga kalau tengok dalam tafsir, maksud dia maha tinggi, maha agung dah. Dalam amalan Nabi SAW sebut Allahumma barik, Nabi doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa, ya Allah berkatkanlah untuk umatku pada awal pagi. Ini hadis sahih Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa orang yang keluar rumah, orang yang bangun, orang yang beribadat, orang yang cari rezeki pada awal pagi. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ni, hadis Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha ni, dia nego, dia berniaga lah. Dia akan hantar rombongan ataupun dia akan hantar barang-barang dia lah awal pagi. Sebab tu doa Nabi, doa Nabi. Jadi dia mendapat keberkatan daripada beramal dengan hadis ni. Bila kita pergi ke majlis perkahwin ni, kita disunatkan berdoa kepada pengantin baru. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Okey. Kau kita pergi saja, makin-makin gula klik. Tu doa Nabi ajar. Sebelum doa Nabi ajar ni, ada dah ucapan lainnya. Birrafa wal banin. Itu ucapan jahiliah lah. Birrafa wal banin. Kalau kita terjemuh ke Melayu juga, semoga bahagia ke anak cucu lah maksud dia. Tapi bila Nabi suruh doa ni, maka sahabat-sahabat berhenti, dia tinggal doa tersebut lah. Birrafa wal banin. Jadi Nabi tukar, Nabi suruh kita doa Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu juga Nabi SAW bila anak yang baru lahir, bayi baru lahir, sahabat-sahabat ni bawa kanak-kanak tu pergi temu Nabi lah, bayi tu. Nabi tanya, bawa kepada dia dah. Kalau ada wakhama, Nabi kunyah wakhama, kemudian Nabi belah mulut. Kemudian wa baraka alaihi, Nabi doa keberkatan untuk budak tersebut. Nabi doa keberkatan wa barakah. Nabi juga SAW, Nabi suruh kita makan ramai-ramai. Betul tak? Makan berjemaah. Bukan semaya jemaah, makan berjemaah juga. Ta'amul isnin yakfi salasah, ta'amul salas yakfi arba'ah. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 5 orang dah. Mana nak ada keberkatan kita makan ramai-ramai. Dan sahabat-sahabat mengadu lah. Sahabat-sahabat mengadu, kami makan tapi tak kenyang juga. Nabi kata boleh jadi kerana kamu makan masing-masing lah. Aku nak makan sekali ramai-ramai, barulah ada keberkatan dan Tuhan bagi kenyang dah. Dan
Nabi suruh kita makan makanan berhabis, pelicin, hatta pinggir jari kita pun Nabi suruh jilat dah. Fa innaka la tadri fi ayyihal barakah, kerana kamu tidak mengetahui di manakah bahagian makanan yang berkah. Berkat makanan ni banyak perkara lah. Dah, makanan yang kita makan tu memberi tenaga, kesihatan kepada kita dah. Dan kita menghargai nikmat yang Allah bagi, tidak membazir. Dan dengan makanan yang kita makan tu kita boleh melakukan amal soleh untuk mendatangkan penyakit dah. Ni kau makan, kau banyak penyakit. Tak berkat lah panggil. Dah. Kau makan, kau penyakit. Akhir tak boleh makan belakang. Kau tak boleh makan, tak boleh makan. Buah tak boleh makan juga dah. Sebab apa? Sebab penyakit. Tu Amba sebut perkataan berkat. Contoh-contoh lah. Dan dalam doa kunut dah. Wabarik li fima a'tait. Wabarik lana fima a'tait. Dan ya Allah, berkatkanlah apa yang kamu berikan kepada kami. Kita doa, kita minta Tuhan bagi keberkatan. Kita doa Allah supaya Allah bagi keberkatan kepada kita dah. Contoh juga berkat ni, mengambil berkat dengan Masjidil Haram. Kita pergi buat umrah, buat haji, kemudian ziarah, kita pergi semaya di Masjidil Haram nak mengambil berkat. Sebab apa? Sebab solat di Masjidil Haram ni kita boleh tawaf, boleh sembahyang berjemaah, dan pahalanya digandakan sehingga 100,000 kali ganda pahala dia. Ada nak berbanding dengan tempat-tempat lain di rumah kita, masjid pak kita, Masjidil Haram 100,000 kali ganda, Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Jadi tu kita mengambil berkat di Masjidil Haram untuk beribadat, tawaf, kita boleh mengerjakan umrah, dan kita solat di sana, beriktikaf di sana, kerana pahalanya lebih besar. Itu contoh-contohlah berkat yang dibolehkan dah. Di sana ada tabarruk al-mamnu, mengambil berkat tapi diteguh, dilarang oleh agama dah. Berkat ni kerana Nabi royak berkat ni. Dah. Tak boleh kita main agak-agak berkat kali. Dah, tak boleh. Benda gaib ni, berkat ni, tak nampak. Dia berkat sendiri ni maksud dia apa dia berkat ni? Maksudnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, berterusannya kebaikan. Itu berkat dia, khair wa barakah. Dia ada dua bahagian. Ini mengikut analisa, mengikut pemerhatian lah, mengikut kajian ulama lah berkenaan dengan tabarruk ni. Tabarruk yang diteguh ni ada dua dia. Satunya tabarruk yang syirki, syirik teguh. Dah. Macam mana? Bila orang yang mengambil berkat itu meyakini perkara yang diambil berkat tu, iaitu makhluk, dialah yang memiliki, dialah yang memberi berkat. Sedangkan kita syarah awal-awal lagi, berkat-berkat ni milik Allah, dan Allah yang memberikan keberkatan. Jadi kalau dia yakin kawan ni ada keberkatan, dia boleh beri keberkatan, maka tu jadi syirik dah. Sebab apa? Sebab dia menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mujid al-barakah, yang mengadakan berkat dan yang memberi keberkatan hanya Allah sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Ni hadis Nabi dah. Nabi sebut al-barakatu minallah. Berkat-berkat tu datang daripada Allah dah. Jadi menuntut ataupun mencari keberkatan selain daripada Allah, ataupun meyakini orang lain boleh beri keberkatan, maka tu syirik besar dah. Syirkun akbar, syirik yang paling besar yang boleh membatalkan akidah.
Okey, yang pertama dia. Yang kedua, ni geger sehari dua dah. Dalam medsos dah. Geger dalam Sarawak semua geger belakang lah. Di Kelantan ni ada batu ababil dah. Ada batu ababil, ada rambut Khadijah, macam-macam lah. Jadi pakai geger belakang lah. Yang keduanya tabarruk bid'i dia panggil dia. Tabarruk bid'i, tabarruk ni tidak syirik tapi bid'ah lah. Nabi tak ajar pun dah. Sahabat tak pernah buat pun, tapi kita gereka-gereka. Gi mengada-ada ke. Orang agama pun pelik. Tak payah jumpa ni. Dah. Sehari dua ni baru ada ni. Dah. Iaitu mengambil berkat dengan perkara yang tidak ada dalil syarak yang menunjukkan harus mengambil berkat daripadanya. Tak ada dalil yang mengatakan harus mengambil berkat dengannya dah. Dan orang itu meyakini Allah menjadikan keberkatan padanya. Sedangkan Tuhan tak buat keberkatan pun. Dia yakin Tuhan jadikan keberkatan pada benda tersebut dah. Tak kira lah batu ke, selipar ke, kasut ke, tak. Pokok kayu ke, tak kira dah. Papel ke. Jadi perbuatan ni tanpa syak dah, tanpa syak perbuatan yang diharamkan oleh agama dah. Sebab apa haram? Kerana dia termasuk mereka perkara ibadat yang tidak ada dalil padanya. Ihdatsu ibadah. Mereka ibadat yang baru yang tidak ada dalil. Quran tak ada, hadis Nabi tak ada. So, yang kedua, haram juga kerana benda bukan sebab, kita jadikan sebab. Kayu ni boleh menambahkan rezeki kita ni. Kayu ni berkat ni. Tak. Tahu mana? Siapa dia royak? Tak. Ja'lu ma laysa bisababin sababan. Kita anggap benda bukan sebab sebagai sebab. Kalau kita anggap makanan boleh mengenyahkan, tak apa, memang Tuhan jadikan makanan untuk mengenyahkan. Ubat untuk tahan sakit ke, untuk menyembuhkan penyakit, memang Tuhan jadikan sebab gitu. Air boleh menghilangkan dahaga, memang air Tuhan buat gitu. Tapi ni tak ada sangka paut apa dah. Kita anggap dia tu sebab, belah bukan sebab pun. Jadi ni termasuk perkara yang haram dan termasuk juga syirkul asghar, syirik kecil dah. Dan perbuatan syirik ni boleh membawa kepada syirik yang lebih besar. Ni kita takutnya dah. Kemudian tabarruk bid'i ni ada tiga pula. Tiga bentuk dah. Kena buat lakar remah dah tu. Nak apa dia? Betul minda dah. Berkat yang dibolehkan, berkat yang tidak dibolehkan. Apa dia? Masyru', ghair masyru'. Ghair masyru' dua dah. Syirki, bid'i. Bid'i ada tiga pula dah. So, dua, tiga. Pecahan dia dah. Ni ulama buat pecahan-pecahan. Contoh ni untuk memudahkan kita faham lah. Dah, untuk mudah kita bilang, untuk mudah kita apa dia? Buat perkiraan dah. Bahagian yang pertama ialah mengambil berkat dengan wali-wali dia orang soleh. Macam mana mengambil berkat dengan wali-wali orang soleh, macam mana dah? Ni juga berkat yang bid'i, yang ditegah dah, yang tidak ada dalil yang menunjukkan boleh dah. Terdapat banyak dari dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil berkat dengan jasad Nabi. Kalau dengan jasad Nabi boleh, dan kesan-kesan peninggalan Nabi pun boleh juga. Seperti rambut Nabi, peluh Nabi, pakaian Nabi dia seumpamanya. Pernah apabila Abdullah bin Ubay ni
meninggal dah. Bagi ubat dah. ABU. Bapak munafik dah. Jadi dia ni bila dia meninggal, anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Mukmin. Ayah dia ni ketemu Nabi, wahai Nabi, ayahku mati dah. Jadi aku nak minta jubahmu lah, nak buat kapal ayahku ni. Nabi pun pecah jubah dia, Nabi pergi ambil dah. Nabi bagi jubah dia dah. Jadi lama sebut kah antara sebab kerana nak berkat dengan jubah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, dengan pakaian Nabi lah. Rambut Nabi waktu Nabi buat haji wada', Nabi buat haji sekali ke? Nabi buat haji sekali aja, hajatul Islam sekali Nabi buatnya. Sebelum jahiliah tu tak tahulah berapa kali Nabi buat. Tapi haji dalam Islam ni sekali je Nabi buat. Hajatul wada'. Nabi panggil sahabat, mari cukup kepala sebelah kanan dulu, lepas sebelah kiri. Nabi pun panggil sahabat, bui rambut ni, suruh bagi. Jadi ada isteri Nabi, ada sahabat-sahabat yang sipir rambut. Buat ubat lah. Boleh lah maksudnya. Boleh lah. Itu rambut Nabi. Adapun selain Nabi, kita ada berkat dengan wali-wali orang soleh, maka tidak ada dalil sahih yang jelas yang menunjukkan bolehnya mengambil berkat dengan jasad mereka dan keseksa peninggalan mereka, pakaian ke dah apa dia peluh mereka tak ada dah. Sebab itulah ni dalil dah. Sebab itulah tak ada satu hadis pun, satu asar pun, satu riwayat pun di kalangan sahabat Nabi ke ataupun tabi'in mereka mengambil berkat dengan jasad ataupun peninggalan salah seorang orang soleh. Ada dah. Hatta ni nak tak ada. Hatta Abu Bakar sendiri, Abu Bakar ni kalau timbang Imam Abu Bakar dengan imam manusia semua kali berat Imam Abu Bakar lagi. Tapi orang tak ambil berkat dengan Abu Bakar. Umar ke sahabat Asyarah Mubasyarah 10 orang yang diberitahu sebagai ahli syurga, tak pernah orang ambil berkat dengan badan tubuh mereka ataupun dengan pakaian peninggalan mereka. Tak ada dah. Tidak juga mereka mengambil berkat dengan Ahlul Bait. Orang Syiah ni hari Karbala, hari 10 Muharram ni, mereka bergeluman dengan najis imam-imam mereka. Najis, dia kata ni najis ni. Di Karbala ni tak tanah najis. Najis itu imam mereka. Mereka guli dari najis. Lomo tubuh mereka habis semua sekali. Ayat teruknya dah. Sebab itulah mula-mula C19 lah. Antara negara yang banyak kena nyakit ni Iran. Sebab apa? Sebab bangunan dia tu, dia ada kubur tu dia jilat. Hak ni jilat kena lah. Tak? Idea ni memang idea cecair ni, hak ni mudah mereboknya. Dia jilat tanah ni. Dia guling. Jadi jika sekiranya lah ada riwayat, nescaya adalah riwayat apa dia cerita disebutnya. Dan kalau benda tu baik, nescaya mereka akan buat. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benda ni baik, maka sahabat tabi'in dan ulama-ulama ni orang yang pertama akan buat. Sebelum kita buat lagi. Kerana mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan semua jenis kebaikan dan kebajikan. Jadi sepakat mereka meninggalkan mengambil berkat dengan jasad dan peninggalan orang lain selain Nabi ni menunjukkan tidak bolehnya, tidak harusnya kita mengambil berkat selain pada Nabi SAW. So yang keduanya, kalau orang lain yang ada berkat juga serupa Nabi, tak ada beza dengan Nabi. Nabi ada berkat, orang yang ada berkat juga. Lebih kurang Nabi ya. Tak ada kelebihan Nabi. Jadi Nabi seorang ada apa dia boleh ambil berkat. Orang lain tak boleh.
Tu keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dah, sesiapa yang mengambil berkat dengan tubuh mati tubuh ataupun kesan peninggalan seorang orang soleh lah selain Nabi, maka pertama sekali perbuatan dia menderhakai Allah dan Rasul dah. So yang keduanya, dia memberi keistimewaan ini kepada selain Nabi. Keistimewaan ini untuk Nabi saja ya, tapi dia beri juga kepada orang lain. Sedangkan Allah hanya beri untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyamakan Nabi dengan orang lain, dengan semua wali-wali dan soleh sama dengan Nabi, dengan sebaik-baik manusia, penghulu anak Adam. Jadi ini sebenarnya menjatuhkan maruah baginda sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kurangnya kasih kita kepada baginda. Dah, kasih Nabi kat bang selawat dah, tiba-tiba kita samakan Nabi dengan orang lain. Tak kena. Kena dah? Tak kena. Okey, antara contohlah bentuk perbuatan mengambil berkat dengan orang soleh ni macam mana? Antaranya adalah at-tamassuh bihim. Tak tamassuh. Tamassuh ni hamba pun ngaji juga, hamba ngaji Selangor. Saya juga dia email. Paling tengah jadi pun tu belakang. Buat ke dia belakang. Situ dia pun. Tak boleh. Tamassuh dah kita pergi situ. Tubuh orang, pak kita pun siapa muka kita kau ni ke main berkat. Tu tamassuh dah. Biasa orang buat kubur lah. Orang ada situ-situ kubur dah. Dia tamassuh ni situ ni lu apa dah? Jamuh ni hanya Hajar Aswad je. Betul tak? Hak tu ya. Kubur kau, orang kau tak ada. Nabi tak ajar dah. Ataupun menyapu pada pakaian mereka, air minum mereka dah. Kenapa? Kerana nak cari keberkatan. Berebut harus tak minum, berebut minum air dah. Ini ada ni. Dalilnya ni contoh dia mari dah. Hamba mari berkata Alamatul Hind Hasan Sadiq Khan dulu dah. Disebut lagi kita ada Ad-Din Khalis, dia sebut menunjukkan bahawa tak boleh ambil berkat selain Nabi. Wala yajuzu an yuqasa ahadum minal ummati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man dzaka alladhi yablughu sya'wahu qad kana lahu fi hali hayatihi khasaisu katsirah la yasluhu an yusharikahu fiha ghairuh. Ini disebut oleh Sadiq Hasan Khan dah, berkenaan dengan tak bolehnya mengambil berkat selain Nabi. Maksud dia tidak harus dah disamakan seseorang dari kalangan umat ini sama dengan Rasulullah. Siapa dia boleh mencapai martabat sama dengan Nabi? Siapa dia? Ada? Tak ada. Sedangkan Nabi waktu hidup pun Nabi ada keistimewaan yang banyak yang tidak dikongsikan dengan orang lain. Maka lepas mati pun sama ya. Berkenaan dengan tamassuh ni, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali sebut dari kisah dia, risalah dia Al-Hukmul Jadirah bil Iza'ah, perkara yang patut disebarkan dah. Disebut ada seorang lelaki datang bertemu dengan Imam Ahmad. Lepas dia kecek Imam Ahmad, dia pun setu-setu kain Imam Ahmad lah dah. Kemudian dia pun sapu muka dia. Imam Ahmad paling marah Imam Ahmad. Dia sangat memarahi perbuatannya. Imam Ahmad kata, amman akhaztum hadzal amr. Mumik mana ni? Siapa dia ajar kamu ni? Dah, Imam Ahmad. Amman akhaztum hadzal amr. Setengah orang suka baru. Orang puja dia. Orang tunduk depan dia dah. Ada orang suka. Dah, orang cium tangan dia, kaki dia, suka baru. Dah, sujud dia lagi suka dah. Ini antara tauruk dah Nabi sebut dah. Tauruk. Orang yang suka orang lain puja dia dah. Ini tauruk dah. Tauruk ni bukan syaitan saja, termasuklah orang ni dah. Jadi Imam Ahmad terus melarang dan mencegah perbuatan tersebut dah. Yang kedua dah,
contoh tabarruk bisalihin wal awliya, iaitu takbilu kuburihim, mengucup kubur mereka dan menyentuh dengan tangan mengusap termasuk dia mengusap dengan tangan dan mengambil tanahnya kerana nak mencari keberkatan. Ambil tanah kubur buat keliling rumah, boleh supik tak? Jadi perkara ini telah diceritakan oleh sekumpulan ulama ahli ilmu ijma' ulama bahawa semua perkara ini ditegah, dilarang dia disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Imam Ghazali sebut ni. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, wafat pada tahun 505. Dan ulama-ulama Syafi'i yang lain, dia Hanafi, bahawa perbuatan ini termasuk kebiasaan orang Kristian. Dia disebut oleh sebahagian ulama Syafi'i dan ulama Hanafi bahawa istilam ni mengusap kubur, mengucup kubur ni kerana memberi berkat, dosa besar termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar ini dia nakal ke perkataan saat ni sebut Imam Ghazali. Dua bawah ni disebut perkataan Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i ulama Syafi'i ni. Ada ba'dul ulama mil bidai al-inhina al-qabri al-muqaddas inda taslim. Sebahagian ulama menghitung antara perkara bid'ah berlaku di kubur ni ialah tunduk hormat pada kubur yang dianggap mulia dan lebih teruk lagi, dia kucup tanah kubur ni. Dan perkara ini tak pernah dilakukan oleh golongan salafus salih. Ini perkataan dia lagi ni, wal khairu kulluhu fi ittibaihim, sedangkan kebaikan hanyalah mengikut salafus salih rahimahumullah. Dan sesiapa yang terlintas dalam fikiran dia kucuk tanah kubur ni berkat, ini berpunca daripada kejahilan dekat alpaannya. Kamu tak baca kau arak lah, panjang pula kau arak kat. Kenapa? Kerana li'anal barakata innama hiya fi ma wafaqa syar'a. Kerana berkat-berkat ni hanyalah pada perkara yang kena dengan syarak, kena dengan perkataan salaf dan amalan mereka. Dia katanya Tok Alin lagi, aku tak pelik perbuatan ni. Hak pelik lagi sebab ni perbuatan orang jahil. Orang jahil duk kampung, tak tahu gapo dah dia buat, dia tengok buat. Hak aku pelik laginya ialah orang yang keluarkan fatwa kata comel molek, dia ustaz tok guru, dia kata boleh. Ni aku pelik lagi ya. Sedangkan dia tahu buruknya dia menyalahi amalan salaf dah. Itu perkataan dia lah. Kemudian perkataan yang sama disebut oleh Ad-Dahlawi Al-Hindi dalam risalah dia At-Tauhid. Sudah tauhid dia lah. Kemudian dia mari perkataan Imam Nawawi kenal belakang ni, orang masjid kenal belakang Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Mansak ni maksud kitab bab haji. Sebutir kitab ni bab haji saja sebut bab ibadah haji umrah lah. Dia yang ke-8 katanya Imam Nawawi dan yang ke-8 antara masalah ketika ziarah ni ialah dia tidak harus kita mengelilingi kubur Nabi. Kubur Nabi satu Madinah lah, tak ada kubur yang keduanya. Tidak harus kita tawaf. Tawaf ni hanya Kaabah saja. Kubur Nabi tak boleh tawaf. Kau boleh tawaf? Tak boleh. Dan makruh kita menempelkan perut kita dan belakang kita dengan dinding kubur Nabi. Kita tepek perut kita, belakang kita, gosok tak. Tak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hulaimi ini ulama Syafi'i juga. Dan makruh menyentuhnya dengan tangan dinding itu dan mengucuk tangan semua makruh Sebenarnya Ibn Nawawi
balil adabu an yab'ada anhu kama yab'udu minhu law hadara fi hayatihi. Bahkan adab kita dengan Nabi bila pergi kubur Nabi ialah kita duduk jauh sikit. Sebagaimana waktu Nabi hidup kita duduk jauh sikit dah. Dia kita bagi salam dah. Hak inilah yang betulnya. Hadza huwa shawab dah. Jadi pesan Imam Nawawi lah belakang tu dia kata, dia janganlah tertipu dengan banyaknya perbuatan ini dilakukan oleh orang awam. Dah, kerana mereka menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tertipu. Nak apa kau buat berlakon? Orang saya kira lah. Oh dia buat tu bukan orang berilmu dah. Kerana nak mengikut contoh itu dia beramal dengan perkataan ulama. Dia tak boleh kita tengok kepada perbuatan baru oleh orang awam dan kejahilan mereka. Itu juga apa disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Oh banyaklah. Imam Nawawi kata lagi dah. Katanya Imam Abul Hasan Muhammad bin Marzuq Az-Za'farani, dia di kalangan fuqaha al-muhaqqiqin dah. Dalam kitab Janaiz ni Imam Nawawi menakalkan kitab dia dah. Wala yustalamul qabru biyadihi wala yuqabbiluhu. Dia jangan dia mengusap kubur dengan tangannya, jangan dia mengucup tangannya dah. Mengucup kubur tadi dah. Inilah sunnah dah. Dia mengucup kubur, dia mengusapnya, yang dilakukan oleh orang awam sekarang di antara perkara bid'ah yang mungkar dah. So dia sebut Imam Nawawi sebut dah. Imam Nawawi rahmatullah alaih. Sepatutnya dijauhi perbuatan tersebut dan diteguh pelakunya dah. Banyak lagi ni. Kemudian hak kita sebut tadi, setengah ulama Hanafi dengan ulama Syafi'i mengatakan dosa besar dah. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab dia Az-Zawajir an Iktirafil Kaba'ir. Dosa yang ke-93 sehingga 98. Dia dinakalkan perkara itu daripada sebahagian ulama-ulama Syafi'i. Dia menakalkan perkataan Haytami oleh Al-Alusi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani dah. Ni Ibn Hajar Haytami kata termasuk dosa besar ialah mengusap, dia mencium dan dia mengambil tanah kubur ni. Termasuk dosa besar dah. Panas sikitlah dah. Moga ada orang buat, ada orang nak setuju benda ni dah. Ada orang mempertahankan perkara ni. Panas sikitlah. Panas. Tapi kita terpaksa sebutlah ni perkataan ulama berlakon dah. Ulama-ulama hebat berlakon ni. Yang keberapa tu? Yang ketiga dah. Melakukan ibadat dekat dengan kubur mereka kerana mengambil berkat. Hak sani tu dia usap, dia ambil tanah kubur, dia cium dah. Hak ni dia melakukan ibadat sembahyang ke, dia berzikir ke, baca Quran ke, dia ngajar ke dekat kubur. Dalam keadaan dia meyakini kelebihan beribadat dekat dengan kubur dah. Dan dia juga meyakini sebab terimanya ibadat ni bila dia buat dekat kubur. Dan dia meyakini juga sebab doa dia dimakbulkan, diangkat dah. Sebab kat kubur lain tu clear molek, lain tu penuh. Kalau telefon kat penuh lain dia. Gua dekat dengan pecawan dekat dengan pecawan penuh lah lain dia. Bateri pun penuh, kredit pun banyak, lain pun penuh, kecek pun clear molek. Jadi bagi dia nya doa kat kubur tu clear molek. Siapa lalu dengan Tuhan? Direct. Tak sekat-sekat dah. Sudah. Kalau dia meyakini gitu, maka tu juga termasuk tabarruk yang dilarang dah. Okey, tu yang pertama dah. Tabarruk bil auliya was salihin. Yang kedua, sekat-sekat dah lah.
Yang kedua, mengambil berkat dengan masa, dengan tempat dan sesuatu yang tidak disebut oleh syarak, yang menunjukkan bolehnya mengambil berkat dengannya. Antaranya ialah mengambil berkat dengan tempat yang pernah Nabi lalu, tempat yang pernah Nabi beribadat padanya. Kalau kebetulan kita berhenti situ, kita semaya, tak apa, tak ada masalah. Kebetulan Nabi berhenti situ, kita pun berhenti situ juga, kebetulan. Tapi bukan kita cari lah, kebetulan kita singgah masuk waktu semaya, kita semaya situ, tak ada masalah dah. Tapi kalau kita sengaja nah, dak buat plan khusus nah, dak nak ibadat sini sebab Nabi buat ibadat sini, maka tu tidak disyariatkan dah, tidak dianjurkan. Contohnya Jabal Sur, Jabal Sur, Gua Hira di Jabal Arafah dah, dan tempat-tempat yang Nabi pernah lalu ketika musafir dah. Masjid 7, ni untuk orang pergi umrah haji kak, dia akan lalu, dia akan ziarah lah. Dah. Biasanya tu ambil gambar je ni. Dah. Ambil gambar kat, tengok klik. Dah tu bah kejap. Bah kata setengah jam ni, dah 20 minit ni. Tak lama. Kan? Gitulah. Tak payah pergi semai sunat situlah. Tak payah dah. Semai sunat ni hanya mana? Nu masjid pada? Masjid mana tu? Masjid umrah pahala. Masjid tu ya. Dah. Sebab Nabi memang ziarah tiap-tiap minggu dan Nabi akan sembahyang sunat lah situ dah. Jadi kita buat program lawatan, tak ada masalah. Nak lalu masjid 7 tengok gapo dia ada. Masjid jin dah. Masjid kucing, masjid gapo lagi. Nak lalu kubur bakit gapo, tak ada masalah dah. Kubur bakit tu memang kita sunat ziarah lah. Kubur bakit syuhada Uhud. Dan tempat kelahiran Nabi dah. Ataupun tempat-tempat lain yang dikatakan tempat lahirnya seorang Nabi ke, tempat mereka bertapa ke berapa ke, tak perlu dah. Tak perlu kita pergi ibadat situ. Maka tidak harus bagi seorang Muslim tuju dengan tujuan ziarah tersebut untuk melakukan ibadat padanya. Ibadat nak mari masjid lah. Dah, nak mari semaya sunat ke, nak mari ngaji ke, nak mari apa dia, nak itikaf mari masjid. Kan? Pak kita ke dia pergi mana? Bukit mana? Macam-macam bukit lah. Macam-macam bukit, macam-macam ni lah. Gua mana ni masuk. Apa sebab Pak ni tempat penuh Tok Oli duduk sini dah. Dia pergi ibadat situ. Tak boleh tak boleh. Tidak harus. Itu bukan dianjurkan oleh agama kita. Begitu juga tidak harus seorang Muslim mengusap tempat-tempat ini kerana nak mengambil berkat. Tak boleh dah. Dia tidak digalakkan kita ni panjat gunung bukit dah. Kalau saya saja nak panjat gunung bukit tu tak ada masalah. Tapi nak buat ibadat situ dah. Pahajak jemaah-jemaah pula pergi ukah panjat sama sekali dah. Kalau jatuh tak pada dah. Banyak lagi benda-benda yang boleh buat dah. Mari kita itikaf di Masjidil Haram, baca Quran, khatam Quran. Kalau wukuf di Arafah pun kita boleh wukuf mana-mana dah. Nabi kata ni tempat aku wukuf, tapi semua Arafah ni pak wukuf belaka. Nabi kata sini pak aku sembelih, tapi semua kawasan sini pak aku sembelih belaka. Nabi sengaja sebut gitu. Sebab apa? Sebab takut-takut orang pakai berebut situ dah. Dia berebut ni so je berebut ni. Kalau Mekah kak nak kujuk ajak suat. Kalau Masjid Nabawi kak orang berebut negeri Raudhah tu, situ orang berebutnya. Kena. Sebab itulah hadis yang masyhur dia yang dikata la tushaddur rihal. Tak boleh kita bersungguh-sungguh duk musafir kecuali ketiga masjid dah. Masjid aku ini, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa dah. Sebab tempat-tempat lain tidak ada keberkatan apa-apa dah. Sama saja dah. Kalau dia masuk kita pergi, tak ada masuk tak payah pergi.
Sebab itulah Umar sendiri radhiyallahu anhu, Umar sendiri radhiyallahu anhu, bila orang buat haji ni, mereka pergi ambil berkat bawah pokok hak tempat Nabi Bai'atul Ridwan. Umar suruh tebal apa Umar kita tebal? Tepat sebab apa? Sebab Umar takut orang pergi ambil berkat. Pernah Nabi SAW, Nabi lalu waktu perang, Nabi lalu tiba-tiba ada pokok orang jahiliah dulu mereka suka ambil berkat. Jadi ada sahabat-sahabat awal masuk Islam ni, mereka kata, wahai Rasulullah, buatlah untuk kami satu pokok yang kamu boleh gantung senjata kami, boleh ikat kain, dia ambil berkat dengan pokok tersebut. Nabi kata, subhanallah, kamu berkata sebagaimana berkatanya kaum Nabi Musa pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka ada Tuhan. Jadi Nabi pun lari, dia teguh, dia memperingatkan perbuatan dan itikad tersebut sama dengan perbuatan Yahudi ataupun umat Nabi Musa lah. Sebab tu rumah tebal pokok hak mereka anggap berkat, sebab Nabi pernah berteduh mengambil berkat. Yang kedua dia mengambil berkat dengan sebahagian pokok, sebahagian batu-batu, tiang-tiang, dia telaga-telaga, dia air mata mata air ni biasalah Tok Wali tu pernah mandi laga ni, kita pergi mandi juga kena mengambil berkat tak boleh belakang. Berkenaan dengan batu ni, batu ni pernah Umar Al-Khattab dia kucuk hajat surat. Dia kata, aku tahu sangat mu ni batu, kalau aku tak tengok Nabi kucuk kamu, aku tak akan kucuk kamu dah. Umar ni, inni la a'lamu annaka hajarun, aku tahu mu ni batu je, tak ada mudarat manfaat apa dah. Kalau bukan kerana aku melihat Rasulullah mengucuk kamu, aku tak akan kucuk kamu. Ni Umar pernah royak Umar kecek batu kau kan? Umar nak royak kat orang kalau kita buat ni, sebab itulah Pak bucu Kaabah ni dia bucu Hajar Aswad dengan ruku Yamani kita setuh, kita kucuk hak ni kucuk atau setuh Hajar Aswad hak ni setuh saja tapi ada juga orang kucuk tak boleh kucuk sebenarnya, setuh dengan tangan tu bukanlah boleh, tak boleh siapa zaman Covid ni memang tak berlaku. Jadi hak dua lagi rukun ni tak perlu ni. Rukun Syami dua gini, rukun 4 segi lagi dua gini memang tak ada, memang tidak disunatkan setuh pun ataupun pada kucuk tak ada dah. Jadi hak ni setuh saja, hak ni setuh dia kucuk tak boleh juga kita isyarat dengan tangan dah. Jadi Umar pun sebut, Umar kata, Hajar Aswad aku tahu mu ni batu je, tak ada manfaat, tak ada mudarat apa, kalau aku tengok Rasulullah buat, aku tak akan kucuk kamu dah. Ni disebut berkenaan dengan sejarah bagaimana Umar Al-Khattab penuh buah pokok yang dianggap tempat berlakunya Bai'atul Ridwan Kenapa? Kerana Umar bimbang berlakunya perkara syirik Yang ketiga, mengambil berkat dengan sebahagian malam ataupun hari-hari yang dikatakan berlaku peristiwa yang besar. Seperti malam Isra' Mi'raj Mana gapo lagi hari kelahiran Nabi jadi hak tu pendapat lah, mungkin betul dan mungkin salah. Dia tidak ada apa-apa amalan khusus yang patut kita buat Ada hari hak patut kita buat amalannya, hari Jumaat ada. Maya subuh kita baca Sajadah, Surah Al-Insan, baca Surah Kahfi. Kita semaya Jumaat, kita selawat Nabi banyak. Ada hari itu. Hari raya kita buat takbir raya, semaya raya, kita sembelih binatang, korban.
Dah ada. Tapi hari-hari lain tu tak ada dah, tak ada amalan khusus, program khusus yang dianjurkan oleh agama dah. Yang ketiga dah. Last. Yang ketiga, mengambil berkat dengan tempat dan perkara-perkara yang ada kelebihan. Ada sebut contoh sini dah. Contoh sininya disebut seperti orang yang mengkhususkan Lailatul Qadar untuk melakukan umrah. Itu Qadar tahu malam gapo dah 10 hari lah. Kita iktikaf, kita qiyamul lail, tak ada masalah dah. Tapi kita nak tahu mana tu Qadar tu 10 malam tu mana sah dah. Lepas tu kita buat lah mana-mana pun. Seperti orang yang mengambil berkat dengan dinding Kaabah, dengan mengucupnya, dengan apa dia, menyentuhnya. Ni sama-sama lah. Kalau kita pergi Mekah, memang kita akan tengok orang akan apa dia, gantung di kelambu Kaabah dah. Dia kisah dah. Tak boleh dah. Waktu kita tawaf tak boleh sentuh apa dia, dinding Kaabah tu. Dah. Waktu tawaf tak boleh sentuh. So yang keduanya, tidak disyariatkan dah, walaupun tidak melakukan tawaf pun. Sentuh ni hanya rukun Hajar Aswad dengan Yamani. Itu saja dah. Tapi tak perlulah kita pergi siung kiswah ke, kita pergi sapu-sapu di Kaabah ke. Dah. Kalau kita buat juga kat haji lah. Haram ya haji dah. Ada juga orang ni dia pergi nak ambil berkat dengan makam Ibrahim tu. Kat makam Ibrahim tu kan, depan Kaabah tu. Nak tengok saja tak apa, tapi nak ambil berkat lagi sapu-sapu tak boleh. Ni halal ke dia. Jadi selain daripada rukun Yamani dengan Hajar Aswad tu, kita juga gantung di mana? Di pintu Kaabah. Itu sunat kot lah. Dah. Habis tawaf lah, habis tawaf 7 kali. Kemudian kita semai sunat apa dia? Tawaf semua sekali. Kita nak pergi doa situ, boleh lah. Kita pegang situ juga. Tu memang di syariat dah. Jadi itulah contoh-contoh dah tabarruk yang dibolehkan dan tabarruk yang diteguh oleh agama kita dah. Jadi ulama-ulama teguh ni kerana apa? Kerana tidak ada contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat, oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan salaf dah di kalangan umat ini yang disuruh kita mencontohi mereka dah. Jadi kalau kita nak cari dalil khusus hak teguh ni memang tak ada lah. Tapi ulama mereka faham dah. Nabi hanya membolehkan hak ni saja, hak lain tak boleh dah. Sebab ni termasuk perkara yang melibatkan i'tiqad dan keyakinan dah. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melibatkan iman ni dah. Perkara imaniyah, kepercayaan dah. Dan sebagai penutupnya disebut sini dia kata tabarruk bid'i ni antara sebab yang paling besar dah, yang mendorong berlakunya syirik yang besar dah. Saya duduk di Karachi dah. Antara kepercayaan orang Pakistan ni memang dia puja sangat kubur-kubur ni dah. Dia puja sangat kubur-kubur ni. Boleh kata setiap daerah, setiap apa dia mantikah, setiap negeri lah ada kubur yang dipuja dah. Ada sekubur tu orang Tino yang pergi. Ramai orang Tino sama-sama dah. Hak tak boleh anak pun dia pergi, hak boleh anak dah sakit pun dia pergi dah. Hak anak nak periksa ke dah. Hak bercerai dengan tok lelaki ke, hak tak boleh jodoh ke, pergi minta dengan kubur. Lah, ni hasil daripada kepercayaan, keyakinan
mungkin percaya Hindu meresap dalam apa dia percayaan mereka dah. Dia kerana kejahilan lah, kejahilan dah. Jadi macam-macam upacara yang mereka buat dah. Jadi hatta hak tawaf kubur pun ada dah. Hak apa dia lepas pitih dalam kubur tu pada dah. Macam-macam lah hak menazar, letak nasi semua sekali macam-macam lah. Jadi ni siapa Al-Imam Alusi sebut dalam ayat Quran, wala yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ni akhir surah Yusuf dah. Wala yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tu sebut dah kebanyakan manusia tidak beriman dengan Allah kecuali mereka beriman tapi mereka mensyirikkan Allah. Imam Alusi kata, aku tengok orang buat syirik ni, mereka pergi kubur macam ulat urung bangkai, beriuk orang. Loh, tengok ulat. Dok lembu mampu, kami mampu tengok ulat berapa ribu, berapa puluh ribu, juta kali dok. Petah ya, sehari dua hari habis bangkai. Tinggal tulis saja. Akhir tulis pun tak ada juga. Dah, tu sebut wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan manusia dengan Allah, tetapi mereka beriman dan masa yang sama mereka menyekutukan Allah Taala. Jadi kita takutlah ramai umat Islam yang percaya, yang beriman dengan rukun iman, tapi mereka tak sedar mereka terlibat dengan perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang ditegah oleh agama dia. Dan syirik ni antara perkara yang sangat bahaya dah. Tak ada peluang untuk masuk syurga lah. Itu saja dah. Itu saja, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi